Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepatah pernah mengatakan bahawa setiapnya hidup akan merasai mati dan setiap pertemuan akan mengalami perpisahan. Inilah lumrah kehidupan yang tiada kekal abadi, hanyalah akhirat yang selama-lamanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama sekali, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah memberi kita peluang dan juga ruang untuk mendengarkan majlis ilmu, iaitu Celik Fiqh Wanita yang memberikan manfaat kepada kita di dunia maupun juga di akhirat, insya-Allah. Semoga kita yang beramai-ramai pada hari ini, yang berkumpul pada hari ini, yang mendengarkan tazkirah pada hari ini, mendapat keredaan daripada Allah dan mendapat keberkatan daripadanya, insya-Allah. Ya, tidak lupa juga kepada para penonton di rumah, sekiranya anda mempunyai sebarang persoalan, nanti kami akan buka sesi soal jawab. Anda boleh hubungi kami pada nombor yang tertera di bawah, ataupun anda boleh hubungi kami pada laman sosial kami, iaitu Celik _Fiqh Wanita. Anda boleh hubungi kami di laman sosial seperti Facebook, Instagram dan juga Twitter. InsyaAllah kami akan cuba merungkai persoalan anda. Baiklah, tanpa membuang masa, saya teruskan sesi mukaddimah kita dengan memberi penerangan tentang apa itu iddah dan beberapa jenis iddah itu, ya. Jadi saya akan serahkan kepada Ustazah. Dipersilakan Ustazah. Okey, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Okey, pada hari ini kita akan membincangkan tentang satu topik yang bagi saya agak panas lah, Syakira, kerana setiap tahun ada sahaja penceraian yang berlaku. Okey, bila adanya penceraian adalah iddah. Okey, apa itu iddah? Okey, iddah ni menurut bahasa bermaksud tempoh pengiraan. Okey, kalau menurut istilah pula, iddah ni adalah tempoh masa larangan berkahwin yang perlu dipatuhi oleh isteri selepas berpisah dengan suami. Dan soalan tadi berbunyi berapa jenis iddah? Okey, menurut para alim ulama, iddah ni terbahagi kepada dua. Okey, dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu iddah kematian suami dan juga iddah penceraian hidup. Okey. Baiklah Ustazah dan penonton di rumah. Sekarang ni saya ingin meraihkan soalan pertama yang daripada diri saya sendiri. Apabila telah masuk topik iddah ni kan Ustazah, saya ada satu persoalan yang muskil bermain di fikiran saya. Soalan yang berbunyi begini. Contoh, seorang suami ini rujuk bersama isterinya dalam keadaan isterinya masih iddah, tetapi isterinya tidak bersetuju. Soalannya Ustazah, adakah rujuk kita tu sah atau bagaimana? Mohon penjelasan Ustazah. Okey, menurut para alim ulama, dalam kita nak merujuk kembali dalam tempoh iddah tu, okey, kena persetujuan daripada dua-dua belah pihak. Okey, maksudnya isterinya nak rujuk, suaminya pun nak rujuk. Kalau seorang nak, seorang tak nak, tak jadilah. Dia kena dua-dua pihak nak. Okey, dan jika isteri tidak mahu dirujuk kembali, suami tak boleh memaksa, kerana itu adalah hak isteri. Suami kena redha lah. Sebab tu orang kata sebelum nak jatuhkan talak ni, kena fikir masak-masak. Kerana terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padanya. Okey? Ya, baik Ustazah. Terima kasih di atas penerangan yang begitu jelas, ya. Baik, begitulah sebenarnya dalam rumah tangga ni perlunya kerjasama dan persefahaman antara pasangan suami dan isteri. Baiklah Ustazah, sebelum kita membincangkan tentang topik iddah, saya adalah membuat serba sedikit
kajian mengenai jenis-jenis iddah ni. Antaranya iddah pada talak raj'i. Mungkin Ustazah boleh sebutkan serba sedikit jenis-jenis iddah yang sebenarnya orang di luar sana ramai yang tidak mengetahui lebih mendalam dan penjelasannya kurang tepat ataupun samar-samar. Mungkin Ustazah boleh berikan lagi dengan lebih mendalam dan lebih jelas. Iddah talak raj'i ataupun kita kata iddah kepada wanita yang ditalakkan dengan talak raj'i. Okey, sebelum tu kita kena tahu dululah talak raj'i itu apa. Okey, talak raj'i ataupun senang nak ingat raj'i rujuk adalah talak satu ataupun talak dua yang mana kalaulah nak dirujuk kembali dalam tempoh iddah tidak memerlukan akad ataupun mahar yang baru. Okey, dan iddah untuk wanita yang ditalakkan dengan talak raj'i ini bergantung kepada situasi wanita itu diceraikan. Okey, sama ada ketika itu wanita itu sedang hamil ataupun tidak hamil ataupun belum disetubuhi ataupun dalam keadaan sudah putus haid. Bergantung kepada keadaan ataupun status wanita itu ketika diceraikan. Okey. Tempoh iddah bagi wanita yang diceraikan ketika hamil adalah sehingga wanita tersebut melahirkan anaknya. Okey, dan jika wanita itu tidak hamil, tempoh iddahnya adalah selama 3 kali suci. Okey, ini bersesuaian dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 228 yang bermaksud, dan wanita yang diceraikan perlulah menunggu dengan menahan diri daripada perkahwinan selama 3 kali suci. Dan untuk wanita yang putus haid ataupun yang selalu kita gunakan bahasa menopause lah, okey, mereka beriddah dalam tempoh masa 3 bulan. Okey, dan untuk wanita yang tidak disetubuhi, mereka tiada tempoh iddah. Maksudnya kalaulah pagi tu mereka berkahwin, dalam asal macam itu bercerai, wanita itu tak ada tempoh iddah. Maksudnya esok kalau dia nak kahwin lain pun boleh, tak ada masalah. Dan tempoh masa wanita beriddah dalam keadaan kematian suami sama juga bergantung kepada status isteri tersebut, sama ada dia sedang hamil ataupun tidak hamil, ataupun putus haid ataupun tidak disetubuhi lagi. Bergantung kepada keadaan isteri tersebut. Okey, jadi untuk wanita yang hamil, okey, apabila mereka kematian suami, iddah mereka sehingga mereka melahirkan anak. Okey, sama juga dengan iddah penceraian hidup tadi untuk wanita hamil. Okey, untuk 3 golongan, okey, golongan ataupun status wanita yang tidak hamil, wanita yang putus haid dan wanita yang tidak disetubuhi, jika mereka kematian suami, iddah mereka adalah selama 4 bulan 10 hari. Okey, ini bersesuaian dengan surah Al-Baqarah ayat 234 yang mana Allah berfirman, jika di kalangan kamu meninggal dunia dan mereka meninggalkan isteri, okey, isteri mereka perlulah menahan diri, iaitu beriddah dalam tempoh masa 4 bulan 10 hari. Okey. Baik Ustazah, terima kasih sekali lagi di atas pencerahan bahawa iddah itu ada berapa jenis dan berapa bahagian. Dan sekaligus Ustazah tadi ada menerangkan tempoh yang seharusnya berapa lama penyucian seorang wanita itu perlu, ya, sekiranya dia cerai hidup maupun kematian suami. Jadinya insya-Allah Ustazah dan juga penonton di rumah, selepas ini kita akan lebih mendalam dengan meraihkan persoalan-persoalan yang diajurkan di laman sosial kami. Soalan pertama yang berbunyi di Facebook Rosdan Samah, iaitu bilakah dikira bermulanya iddah, sama ada sejak lepas talak dari suami atau tarikh talak yang akan diputuskan oleh mahkamah syariah. Okey, soalan yang kedua daripada Instagram yang berbunyi daripada Syamsiah Harun, adakah isteri-isteri boleh bernikah lain selepas habis iddah tersebut sedangkan pihak mahkamah masih belum lagi dapat memutuskan tarikh talak tersebut? Okey, soalan yang terakhir daripada Twitter iaitu Aminah Suhaib _ berbunyi macam ini. Macam ni, Ustazah contohnya, saya berumur 60 tahun. Saya diceraikan oleh suami kerana hendak berkahwin lain. Ya Allah, Masya Allah. Jadinya berapa lama tempoh iddah saya sekiranya saya putus haid? Jadi Ustazah
mohon untuk menjawab ketiga-tiga persoalan yang bermain di minda saya sendiri dan juga masyarakat, insya-Allah. Dipersilakan Ustazah. Apabila lafaz talak dijatuhkan, bermula daripada itulah iddah seorang isteri. Tetapi jika lafaz talak tersebut tidak jelas, perlulah pergi ke mahkamah. Dan apabila mahkamah menetapkan yang perceraian telah berlaku, bermulalah tempoh iddah seorang wanita. Okey, sebenarnya jika seorang wanita dah tamat tempoh iddah, dia nak kahwin lain, boleh, tak ada masalah. Tapi berbalik kepada soalan, dikaitkan dengan mahkamah. Okey, jika mahkamah belum mengeluarkan keputusan, tidak dikatakan boleh berkahwin lah. Kerana mahkamah lah yang akan menentukan sama ada wanita ini dah tamat tempoh iddah ataupun belum. Jadi apa-apa tunggulah keputusan mahkamah dahulu. Baik, diceraikan oleh suami dalam tempoh dalam keadaan sudah putus haid. Berapa lama tempoh iddahnya? Seperti yang saya katakan sebentar tadi, tempoh iddah untuk wanita yang putus haid ataupun menopause yang diceraikan oleh suaminya adalah selama 3 bulan. Ini bersesuaian dengan firman Allah dalam surah At-Talaq ayat yang ke-65 yang bermaksud, dan perempuan-perempuan yang diceraikan dalam keadaan putus haid ataupun menopause, jika kamu syak tempoh iddah mereka, maka iddah mereka adalah 3 bulan. Ya, betul Ustazah, betul. Alhamdulillah, jelas sangat Ustazah, jelas sangat. Alhamdulillah. Seterusnya ke Ustazah, saya selepas kita dah mengetahui definisi iddah, kita sudah pun tahu tempohnya berapa lama, kita pun sudah menjawab persoalan-persoalan daripada para penonton. Tapi saya nak tahu, apakah hak dan status seorang isteri semasa dan selepas iddah? Semasa iddah tu, seorang isteri berhak untuk mendapat apa, dan selepas iddah tu pula seorang isteri tu berhak untuk mendapat apa, dan apa pula status mereka. Jadinya saya sangat yakin bahawa wanita-wanita di luar sana ramai yang tidak didedahkan dengan perkara yang sebegini, dan saya ingin memohon sangat kepada Ustazah memberikan penjelasan kepada kami agar dapat berkongsi dan membuat persediaan awal sekiranya berlaku hal yang sebeginilah. Hak dan status semasa dan selepas iddah. Okey, kita akan ceritakan hak dan status semasa dahulu. Okey, hak isteri yang berstatus talak raj'i. Okey, mereka akan diberikan nafkah zahir, iaitu pakaian, tempat tinggal dan juga harta perwarisan. Untuk isteri yang berstatus talak ba'in, mereka tidak akan dapat apa-apa kecuali tempat tinggal. Untuk yang berstatus kematian suami pula sama, mereka akan dapat tempat tinggal. Dan untuk isteri yang tidak disetubuhi dan juga isteri yang nusyus ataupun isteri yang derhaka, mereka tidak akan dapat apa-apalah. Ini hak semasa iddah. Hak selepas iddah pula adalah mereka dibenarkan untuk berkahwin. Dah boleh kahwin dah sebab dah lepas tempoh iddah kan. Dan mereka juga boleh dipinang dan mereka boleh menentukan hala tuju dan kehidupan mereka. Ya, baiklah Ustazah. Apa seterusnya Ustazah? Apakah perkara-perkara yang dilarang di dalam Islam sepanjang tempoh iddah tu adalah untuk menjaga nilai seorang wanita itu sendiri? Terdapat beberapa perkara yang dilarang semasa tempoh iddah. Daripada segi perkahwinan, peminangan, berhias diri dan juga keluar daripada rumah. Untuk larangan wanita yang iddahnya iddah kematian suami. Daripada segi perkahwinan, mereka haram untuk berkahwin dalam keadaan mereka dalam tempoh iddah. Kalau daripada segi peminangan pula, mereka tidak boleh dipinang secara terangan, tetapi mereka boleh dipinang secara sindiran, ataupun kiasan. Dan kalau untuk keluar rumah pula, mereka hanya dibenarkan untuk keluar daripada rumah atas urusan yang dibenarkan oleh syarak. Dan dalam berhias diri, mereka diharamkan untuk
berhias diri. Okey, ini untuk yang ada dalam iddah kematian suami. Untuk iddah, untuk larangan orang yang beriddah penceraian hidup, okey, dalam perkahwinan mereka dilarang ataupun diharamkan untuk berkahwin dengan lelaki yang bukan suami mereka. Ini untuk talak raj'i lah. Kalau untuk talak ba'in tak boleh lah sebab dah talak 3 kan. Okey, kalau untuk peminangan, mereka haram dipinang secara terangan ataupun kiasan. Okey, kalau dalam segi berhias diri pula, okey, untuk talak raj'i mereka diharuskan untuk berhias. Okey, dan kalau untuk talak ba'in mereka disunatkan untuk tidak berhias. Okey, dan kalau untuk keluar rumah pula, mereka boleh keluar dengan syarat perlu meminta izin kepada suami, ataupun keluar atas dasar perkara yang dibenarkan oleh syarak. Perkara-perkara yang dilarang ni amatlah dititik beratkan kan Ustazah dekat dalam Islam. Kita sebagai orang Islam, sebagai seorang perempuan, seharusnya menjaga maruah diri kita. Mahupun walaupun kita sudah berkahwin, mahupun kita selepas kita berkahwin, mahupun sesudah kita bercerai, Islam ni sangatlah, para penonton, Islam ni sangatlah memartabatkan, mengangkat tinggi martabat seorang wanita, di mana Islam amatlah menjaga kebajikan seorang wanita, sampaikan perkara yang dilarang semasa tempoh iddah tu amatlah sebenarnya yang sepatutnya kesemua orang perlu lakukan dan perlu mengetahui perkara tersebut yang telah diterangkan oleh Ustazah sebenarnya tadi. Okey, apakah sebenarnya Ustazah hikmah penceraian sebenarnya perpisahan ini semuanya? Kita tak ada manusia pun yang menginginkan sebuah perceraian, sebuah perpisahan dalam kehidupan ni. Jadinya sebenarnya apakah hikmah yang Allah Subhanahu Wa Taala sendiri nak tunjuk daripada topik kita pada hari ini? Boleh Ustazah berikanlah sepatah 1, 2, 3 hikmah ke, ataupun berapa banyak hikmah yang dapat kita rungkaikan untuk pada hari ini? Baik, terdapat beberapa hikmah iddah yang boleh saya kongsikan, iaitu yang pertama, okey, hikmahnya adalah dapat memberi peluang kepada suami dan isteri untuk merujuk kembali. Okey, yang kedua, memberi penghormatan kepada suami yang meninggal dunia dan menjaga perasaan keluarga suami. Okey, yang ketiga, memberi peluang isteri untuk menenangkan fikiran sebelum memulakan kehidupan baru. Okey. Ya, baik. Terima kasih Ustazah. Alhamdulillah, selesai sudah kita punya perbincangan hari ini. Bab kata pepatah, seperti pelangi selepas hujan, kebahagiaan akan menampakkan dirinya setelah kesedihan. Jika kamu ingin melihat pelangi, kamu harus belajar melihat hujan. Wah, kata-kata Ustazah kan berbadah pujangga. Baiklah para penonton di rumah, masa amatlah mencemburui kita. Jadinya saya rasa cukuplah sampai di sini, dan terima kasih kepada yang sudi untuk meluangkan masa bersama kami, dan terima kasih juga kepada Ustazah Faralisa kerana sudi untuk meluangkan masa Ustazah, dan ilmu yang telah Ustazah berikan kepada kami itu amatlah berharga buat kami untuk kami amalkan. Dan kami insya-Allah pada masa akan datang kita akan berjumpa lagi pada topik-topik yang lebih menarik, iaitu celik fake wanita. Islam itu mudah, tapi janganlah kita merengah-rengahkannya. Okey, semoga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, sama-sama. Terima kasih juga kepada program Celik Fake Wanita kerana menjemput saya. Alhamdulillah.